Dalam video ni kita akan lihat berkenaan dengan OSK, okay, dengan lebih detail, iaitu berkaitan dengan aplikasi OSK. Jadi bagaimana OSK ini kita boleh gunakan dia. Baik, jadi dalam video yang sebelum ni kita dah tengok berkenaan dengan struktur dalaman OSK, yang mana yang penting dia ada filamen ini untuk pancaran termion, dan kemudian dia ada sinar katod, dan sekarang ini kita akan tengok dia juga ada plat X dan plat Y, yang mana ia akan berfungsi untuk pesongkan kita punya sinar katod ini sama ada ke atas ke bawah ataupun ke kiri ke kanan. Okey, jadi kalau kita tengok dekat kita punya OSK ni daripada pandangan hadapan, daripada pandangan yang macam ni, tengok dari sini, kita akan nampak lebih kurang macam ni lah. Okey. Jadi dalam pandangan kita ni dekat skrin berpenda floor ni, ada input Y dan input X, iaitu yang bahagian ini adalah plat Y dan ini adalah plat X. Jadi kedua-dua plat ini kita akan sambungkan dia kepada kita punya litar. Okay, kita akan sambung kepada litar seperti yang kita dapat dekat sini. Kita tengok macam mana dia disambungkan. Okay. Kita tengok yang pertama sekali, dua bahagian ataupun salah satu bahagian daripada X dan juga satu bahagian daripada Y akan biasanya disambungkan kepada bumi. Maksudnya dia disambungkan kepada satu benda yang neutral lah. Okay, kerana bumi ini neutral. Jadi dia disambungkan kepada neutral, dan input X dan input Y ini kita sambungkan kepada litar kita. Yang mana ia akan menyebabkan kalau ada voltan ataupun beza keupayaan, dia akan terpesong lah sama ada ke kiri ataupun ke kanan, okay, ataupun ke atas dan juga ke bawah. Okey, jadi kita tengok macam mana benda ini dia boleh berfungsi. Okey, yang pertama sekali bila dia gerak atas bawah, kita panggil dia gandaan Y. Okey, gandaan Y yang biasanya dia mewakili beza keupayaan, manakala untuk input X yang ke kiri dan juga ke kanan ini biasanya kita namakan dia sebagai dasar masa. Dasar masa. Okey. Jadi kita tengok beberapa soalan yang berkaitan dengan gandaan Y dan juga dasar masa ini. Baik, kita tengok dekat sini. Rajah 36.1 menunjukkan satu litar yang terdiri daripada satu kotak hitam dan satu perintang. Okey, jadi kotak hitam ini sekarang ni adalah kita punya litar. Soalannya apa? Okey, sebuah osiloskop sinar katod dengan dasar masa dihidupkan. Okey, maksudnya plat X dia dihidupkan, disambungkan merentasi perintang R. Okey, seperti inilah. Dan ini kita punya OSK. Dia buat mudah saja. Dia cuma buat disambungkan litar kepada OSK. Dia tulis saja OSK, tak perlu nak gunakan struktur dalaman seperti yang kita tengok dekat atas tadi. Soalannya berdasarkan paparan pada skrin OSK, okey, paparan skrin ni ataupun skrin berpenda floor lah. Soalannya dalam rajah ni dapat disimpulkan bahawa kotak hitam itu mewakili sebuah apa. Okey, jadi kalau kita tengok dekat gambar rajah ini, kita ada gandaan Y yang menyebabkan dia bergerak ke atas. Okey, jadi kalau kita tengok dekat sini, kita boleh nampak yang seolah-olah garisan ini adalah garisan tengah dia, sebab kita ada 1, 2, 3 ke bawah dan juga 1, 2, 3 ke atas. Maksudnya yang ini adalah yang tengah lah, dia punya tempat yang seimbang kan, kosong. Jadi apa yang berlaku adalah dia naik ke atas. Okey, bacaan kita naik ke atas. Nampak ke tak ni? Cikgu buat guna warna merah. Alright. Dia naik ke atas. Maksudnya, kita punya sinar tu, dia dah bergerak ke atas. Dan dalam masa yang sama, dia bergerak ke kiri ke kanan. Sebab itu kita dapat satu garis lurus. Bukan titik. Kita dapat satu garis lurus. Soalannya daripada mana? Dia mewakili apa? Okey. Kalau dia mewakili arus ulang-alik, arus ulang-alik akan menyebabkan kita punya tu akan kelihatan seperti inilah. Okay, kelihatan macam ni. Jadi kalau kita tengok, dia hanya satu garis lurus. Jadi bila garis lurus sahaja, dia mewakili arus terus. Okey, arus terus. Maksudnya kita punya OSK ni dia disambungkan kepada kotak hitam, yang mana kotak hitam menggunakan arus terus. Alright. Jadi yang mana satu yang menggunakan arus terus? Kalau kita tengok, jawapan dia adalah A. Kenapa? Kerana sel kering menggunakan arus terus. Okey, kita punya bateri adalah arus terus. Manakala diod kurang tepat, diod dia hanya membenarkan satu arah. Okey, dia tidak berkaitan. Kapasitor tak juga, sebab kapasitor kita akan dapat gambar yang seperti berikut. Cikgu gunakan warna merah. Dia akan dapat macam ni. Okey, dia akan dapat turun, betul naik balik turun macam tu.
Okey, ini untuk kapasitor yang nanti kita akan tengok kapasitor dalam video yang akan datang, dan juga sumber arus ulang-alik. Okey, jadi ini pun kurang tepat kerana ulang-alik kita akan dapat dia naik atas turun bawah, naik atas turun bawah macam tu. Okey. Jadi kita tengok juga lagi satu. Nampak kat sini dia tulis pelaras Y, penggandaan Y dan juga dasar masa. Yang ini biasanya untuk kita punya OSK lah. Okay, yang mana dasar masa itu dia bergantung kepada kita punya plat X tadi. Dan pelaras Y dia bergantung kepada kita punya plat Y. Okay, sebab itu kita boleh dapat satu gambar rejah macam ni lah. Okay. Jadi yang ini kalau kita tengok macam ni, dia pun lebih kurang jugalah input voltage dia, voltage input dia apa. Okey. Kalau tengok dia dapat garis lurus macam dekat atas tadi, maka dia adalah arus terus. Dan kalau kita tengok dasar masa dia dipasangkan ke tidak. Okey, kalau plat X tidak dipasangkan, maksudnya dia hanya terpesong ke atas sajalah. Okey, dia akan terpesong mula-mula titik macam ni. Lepas tu dia terpesong ke atas. Jadi sepatutnya kalau tidak dipasangkan, kita hanya akan nampak titik. Tapi bila dia dipasangkan, maka plat X ni akan tarik dia ke kiri ke kanan lah. Sebab tu kita dapat satu garis lurus. Okey, dia gerakkan dengan pantas. Sebab itu kita nampak garis lurus, bukan kita nampak titik. Dia laju. Sebab itu dia jadi satu garisan. Okey, jadi jawapannya adalah arus terus dan juga dia dihidupkan. Okey. Jadi cikgu tengok video ni dah panjang. Kita jumpa lagi pada video yang akan datang.